kita cari opportunity, cari peluang. Kalau kita tak dapat cari peluang malang yang kita berasa nak beribadatkan itu semata-mata, tu rugilah kita masa setahun itu. Dalam bulan Ramadan memang kita hadapi banyak keletihan, perlu pada banyak kesabaran. Tapi untuk malang Ramadan tadi, kita kena cari peluang yang kita panggil peluang yang utama daripada utama. First thing first, maknanya hak mula-mula sekali malang jemaah bulan Ramadan. Yang kedua, setiap malam ataupun malam ganjil daripada 21 bulan sehingga ke malam raya tu. Malam raya tak payahlah, sebab besok kita raya. Itu dia. Jadi bangun kita pada malam Jumaat itu ataupun malam 21, 23, 25, 27, 29 tu, kita bangun tu biar ada sistem. Siang hari kita ambil dulu peluang merehatkan tubuh kita untuk tidur sebelum zuhur. Ikut Nabi buat. Itu satu. Tidurlah kita sebelum zuhur tu, sebab kita orang pencing belaka dah. Itu dia, tidur. Lepas kita solat tarawih tu, kita tidur semula untuk kita bangun pada jam 2:03 malam, pukul 3 malam, untuk memberi peluang pada kita untuk baca Al-Quran seperti dalam nota kita ni, baca surah Ali Imran. Kita pergi ke bilik tandas kita tu, ambil semayang. Ini secara tertib lah, ambil semayang. Lepas ambil semayang tu, kita semayang sunat. Semayang sunat wuduk 2 rakaat. Itu. Lepas kita bersugi ni, kita pergi ke tanda, kita bersugi, ambil semayang saja ke wuduk kerana Allah, ambil semayang 2 rakaat. Lepas tu kita masuk rumah kita itu, semayang Allahu Akbar, aku semayang sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Tapi kita nak semayang tu, kenalah kita ada minat. Kalau kita maksakan diri kita tu nak semayang kita tu, nak semayang tu, kita lemah katakanlah, itu tak menjadi kita khusyuk. Biar ada minat nak semayang tu nak semayang tu, biar ada rasa minat kita, ada berasa berahi kita nak semayang tu kerana Allah, untuk kita mencapai rasa hati kita ni berasa apa ni, sejuk hati. Allah, sejuk hati seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Syekh Qadir Al-Jilani dalam ibadat mereka, khususnya pada malam Ramadan Al-Mubarak. Lepas tu kita baca Al-Quran seperti yang ada dalam ni. Al-Quran, baca surah Al-Imran. Lepas tu kita semayang 2 rakaat, dipanggil semayang iftitah, semayang permulaan 2 rakaat, untuk kita semayang tahajud. Wa minal laili fatahajjat fihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Quran ada. Wa minal laili, dan sebagian malam tu, fatahajjat bihi nafilatan laka, hendaklah kamu semayang tahajud, berkat pada kamu, bertambah syafaat pada kamu tu. Mudah-mudahan Tuhan angkatkan maqammu, maqaman mahmuda, maqam yang tinggi. 2 rakaat dulu semayang tahajud, lepas tu kat belakang nak sambung lagi tak apa, sampai 8 rakaat. Lepas semayang tahajud tu, buatlah kita semayang sunat hajat, semayang sunat taubat katakanlah,
sembahyang sunat mutlak katakanlah, tapi sembahyang tahajud kena buat. Kerana sebut ada dalam Quran dan Nabi buat. Lepas tu kita baca Quran pula sebelum kita sembahyang witir. Maka lepas kita habisi buat benda-benda ini, lepas kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, alhamdulillah, dan nota kita ada alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Salam, ya Allah, ya terus-terusnya sampai kita rendah hati dengan Allah. Barulah kita sembahyang sunat witir. Serakaat pun tak apa. Yang kita buat ini sembahyang sunat witir lepas sembahyang tarawih, itu kita ikut perbuatan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar di sembahyang witir itu, sembahyang tahajud tu, dia buat lepas sembahyang tarawih, lepas tu dia tidur. Sembahyang witir dulu, tahajud witir, lepas tu tidur. Hak kita buat witir kediang tu, lepas witir tu barulah sembahyang witir kita buat 3 rakaat ke ataupun 11 rakaat tu kita buat tu. Lepas tu kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat, lepas tu sembahyang putus subuh. Itu kerja ibadat Sayyidina Umar Al-Khattab, sebab dia orang ni orang gagah. Sayyidina Bakar ni orang tu sikit, tapi Nabi puji pada Sayyidina Bakar. Nabi puji Sayyidina Bakar walaupun dia buat cara tu. Sayyidina Bakar semayang witir kediang, Sayyidina Umar semayang witir depan awal lepas Malaysia. Sayyidina Bakar semayang witir awal, Sayyidina Umar semayang witir akhir sekali. Last setelah dia semayang witir tu, masuk waktu subuh, dia semayang sunat subuh dan semayang putus subuh. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, fatarafa'a. Masing-masing pun tanya, Sayyidina Bakar pun tanya juga, Nabi, mana kau Rasulullah kami buat tu, buat awal sawiti tu. Sayyidina Umar pun tanya, apa hak kami Rasulullah, kami buat sembahyang witir kediang. Sepatut Nabi kata buat kediang tak, sebab kediang tu sembahyang witir sunat, yang lepas sembahyang witir tak ada sembahyang lain dah. Ada sembahyang sunat subuh dan putus subuh. Nabi kata betul belaka. Jadi perbuatan sahabat tu boleh jadi hukum pada kita ikut kadang orang itu. Kalau kita berasa dak erak sembahyang witir dia belakang imam, kita sembahyang witir kediang seorang diri di rumah kita. Itu keadaan tak? Kalau kita berasa erak sembahyang witir kediang tu, kita sembahyang witir kediang, itu lebih afdal. Tapi kalau takut terganggu jemaah kita tu, sembahyang witir lebih dulu. Tapi kalau kita buat di rumah kita secara personally, secara persoalangan, kita sembahyang witir kemudian. Sebab Nabi kata tidak ada witir 2 kali, satu malam, dan akhir sekali itulah amalan-amalan orang zaman dulu, sembahyang witir waktu malam, di akhir waktu sebelum sembahyang putus subuh. Jadi di sini kita boleh buat option, pilihan. Nak buat awal pun boleh, Nabi kata boleh macam saya nak buat. Nak buat akhir pun boleh macam saya nak bakar buat. Jadi naknya apa nak? Kerja semayang kita itu, kita letak kerja semayang itu. Kalau kita letak kerja nak kedua anak kita kan, macam-macam kita hias rumah kita tu, buat pelamin tu, pelamin ni lah, buat surat jemputan lah gitu gini, cari tukang solat tu, solat ni, mula kerja kita tu nak mengawinkan anak kita. Maka semayang begitu juga, nak letak kerja semayang kita itu apa benda?
ingat kepada Allah, kena mengenal Allah, tilik diri kita ni siapa, dan kita ingat kepada Allah tu mengapa dalam semayang tu. Itu kerja semayang kita. Awal-awal kerja semayang kita tu, tilik diri kita waktu malam ni, tilik diri kita, siapa kita ni ingat diri kita, lemahnya kita tuan-tuan. Tilik diri kita ni sebagai hamba dia. Dah tilik diri kita ni, tilik pada siapa pula? Ingat pada Allah. Barulah Allahu Akbar. Baru sampai kerja kita letak mula semayang dengan Allahu Akbar tu. Itu cara dia. Kalau awal kerja kita tu Allah Akbar tu tang lain, tak menjadilah hati kita dengan Tuhan tu jadi tak lain. Itu cara dia. Itu, ini semua ada yang nota kita belaka dah ni. Kita kena jagalah. Tu. Jadi adab berzikir sebelum tidur ni ada di sini. Kita kenalah mana sunat kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk hati kita bersedia ingat pada Allahu Akbar tu. Allahu Akbar tu sebenar sekali, ana nak cakap, maksud Allah Akbar pun bukan nak sebut Allah Akbar tu. Kalau kita cakap duriang, bukan kita nak cakap duriang, kita nak rasa buah dia. Kita jaga air kata, bukan kita nak sebut air. Rasa dulu air tu manis tidak, masam ke tidak. Kita sebut Allahu Akbar, rasa dah hati kita ni rasa sejuk dengan Allah, tunduk kepada Allah. Itu yang kita nak. Sebut tu semua boleh sebut. Orang bukan Islam boleh sebut Allahu Akbar. Tapi kita nak sebut Allah tu biar dia mesra dalam hati kita itu. Bila sebut Allah, tenang hati kita tu, sejuk hati kita tu. Itu kita nak. Kena terang benda gitu. Kena terang. Aku tidak kita berjaga malam tu hanya setakat biasa, ataupun dia panggil pekat pekat normal je, pekat nature je, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan ni, tak ada progress. Sampai ke penekat kita dapat merasai indahnya kita sembahyang, ingat pada Allah tu, sangat seni hati kita, sangat murni jiwa kita, sangat cerah hati kita, sangat jernih jiwa kita dengan Tuhan tu. Itu yang kita hendak, bukan dari segi lafaz saja, tapi dari segi pengisian hati kita dengan Allah tu, dari segi perasaan kita khusyuk tawaduk dengan dia. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak banyak, 3 kali aja. Sembahyang kita pula kena mustaqillah, berseorangan. Pasal malam ni kita sebenarnya sekali sembahyang sunat ni perlu kita buat di rumah kita, biar menjadi rumah kita macam rumah Nabi lah. Kalau kita buat sebuah rumah, peringkat awal sekali kita mesti ada ambisius. Ada niat kita, di mana aku letak bilik ibadat aku dengan Allah, dalam pelang tu. Itu sebenar sekali. Dan rumah tu menghadap ke mana? Menghadap ke Allah kiblat. Itu semolak-molaknya kena buat pelang rumah. Sebab kalau kita luah yang guna, boleh kita arrange plan rumah kita tu, ni arah kiblat. Kalau kiblat tu tak masuk angin, kan? Sekarang ni senang dah, orang pakai aircon dah. Ni orang berada ni, orang berada pakai aircon dah. Jadi itulah dari segi engineering, Islamic engineering, dia kata bila kita nak buat plan satu rumah tu, pertama sekali kita tahulah di mana tempat Ghurfatul Uzlah, tempat kita bersunyian dengan Tuhan tu.
untuk ibadah kepada Allah. Kena ada satu pak khas benar. Special room mana bila khas tu untuk kita ibadah kepada Tuhan. Nak iktikaf lah tu boleh. Boleh kita iktikaf lah tu dalam bulan Ramadan tu. Nabi semayang nak situ lebih dia tu. Pada situ je kat rumah dia. Kat rumah dia dalam Masjid Madinah kan. Bilik dia kau. Itu cara dia. Jadi kita boleh buat bersorangan. Pasal semayang tu tak sunat kita berjemaah. Orang pulang kereta semayang tak apalah. Tak sunat berjemaah. Semayang apa ni, semayang dalam bentuk seorang-seorang dirilah. Orang jemaah ni siapa duduk. Tu cara tu adalah tu sunat kita berjemaah. Macam semayang hajat tu tak perlu kita berjemaah. Tu semayang tasbih tak perlu kita jemaah. Tu dia. Kita berjemaah tu kerana kita nak ajar orang semayang hajat supaya kita faham cara semayang beramai-ramai. Bila pandai dah buat seorang diri. Itu kaedah dia. Kita dah pandai semayang tasbih berjemaah semua sekali. Mana ada hukum macam itu? Tak ada hukum macam tu. Nak buat tak apa. Tapi mana hukum? Tasbih tu semayang seorang diri. Untuk kita dengar Tuhan aja. Orang ramai-ramai betul lah. Untuk taklim, untuk mengajar orang dalam masjid. Tak apalah, pandai-pandai tu buat masing-masing. Kalau nak jangan sekali tak apalah mana. Jangan jadikan benda tu sebagai rutin. Itu cara dia. Undang kita ingat pula subhanallah. Bila baca subhanallah, hati kita biar bersih dengan Tuhan. Ingat baik, bila kata subhanallah, Maha suci Tuhan tu, jangan kita kata Maha suci Tuhan tu, hati kita tak suci dengan Tuhan. Maha suci Tuhan tu biar antara dua pihak. Tuhan tahu dia Maha suci diri dia tu, tak ada kekurangan pun, sifat-sifat dia, apa dia dan sebagainya. Kita pun Maha suci Tuhan, hati kita dengan Tuhan tu. Makna Maha suci sini, makna kita mengakui Tuhan tu sempurna. Perbuatan Tuhan tu molek belaka. Walaupun kita nampak perbuatan Tuhan tu ada benda yang kotor, ada benda yang najis dan benda yang baik dan sebagainya, kita iktikadkan benda itu kerja Tuhan. Sebab di sini bukan syurga lagi. Kalau syurga kelak tak ada benda yang kotor tu semua molek belaka. Nak kabur sini, di sini lah tempat kena kodang. Kodang mujahat. Kodang maksud dia baik. Kalau sini dah pakai godang jahat tu, ramai orang jahat jadi. Bukan itu? Ya, sini tempat godang orang ni. Curi masuk je. Curi cukup syarat 14 perkara potong tangan. Tempat godang orang ni, nak suruh jadi orang baik. Tapi hak dah syurga ni tak ada dah. Semua ni sempurna belaka tuang-tuang. Semua sempurna belaka tu. Hukum kodang tu, hukum pukul ni dan sebagainya, nak ajar manusia ni sebenarnya jangan buat jahat di dunia ni. Kerana kita sedar bahawa akhirat tu ada. Tiap-tiap baik dia balas baik sana, tak jahat tu dia balas jahat di sana tu. Di sini hukuman ada contoh-contoh dia. Kalau tidak orang curi tak kodang, orang jahat tak masuk je, maka habis punah negara, habis punah masyarakat. Mesti ada undang-undang. Itu dia. Sebab di sini bukan syurga ni, bukan syurga lagi ni. Sebab tu ada tak manusia baik. Macam mana tak manusia baik? Orang baik tu kena bunuh orang. Orang jahat tu meta, temu lagi. Orang jahat tu kaya raya. Orang baik itu jadi menganing. Orang kaya habis harta, dia sambung dengan jahat. Hukum tidak ada, katakanlah. Apa nak kata, wajib dari segi hukum akal ada balasan yang baik. Dari segi justice, keadilan, mesti ada balasan baik. Orang jahat mesti ada balasan. Tak sempurna balasan di sini, ada bakal mampus di akhirat kelak. Iktikad akan bahawa dunia ini bukan tempat balasan yang sebenar, bukan balasan yang mutlak, yang absolut, tidak. Akhirat sebenarnya ada. Kerana ada hukum manusia tak boleh menentu. Dia tak tahu hati kita jahat. Hakim tu. Maka Tuhan tahu. Di situ dia balas dia.
Sebab itu bila kita bercakap Tuhan ni tak tu, kita merasalah la ilaha illallah, Tuhan tu ada di sini. Subhanallah, maha suci Tuhan, maha suci Tuhan. Kalaulah orang tanya kita Tuhan tidak adil, macam mana kita nak jawab? Ada orang 3 beradik, seorang tu mati kecil masuk syurga, seorang tu mati besar jahat masuk neraka, seorang tu orang soleh masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Hak kecil kata, apa saya mati kecil ni, syurga saya. Orang jahat kata tu, apa Tuhan tak dorongkan saja dia orang baik sebab Tuhan berkuasa. Gitu dia. Orang baik kata, tak apalah, muju aku jadi baik, aku masuk syurga. Muju tak benda kecil macam adik aku. Bagaimana nak jawab? Itu dia. Nak jawab kena ada ilmu, tak cuma ilmu tu kena belajar dengan guru yang musyrik. Kalau tidak tak jadi benda itu. Itu dia, kena belajar benda gitu. Orang jahil dia tanya kita, Tuhan tidak adil, dia kata. Dia kata pasal dia belajar. Selama ni dia kenyang, dia hidup sihat. Tidakkah itu menunjukkan bahawa Tuhan tu adil, rahmat pada hamba dia? Orang beriman, orang Islam, dunia dia pakai miskin katakanlah, akhir syurga juga pasal dia daka pada Tuhan. Jadi nak jawab sini, tiap-tiap amalan kita atas dunia bukan lagi jawapan dia, bukan balasan lagi, tempat kita berjuang untuk cari kebaikan, menolak keburukan. Sebab itu setiap amalan kita buat tu biar terasa kita balik ke Tuhan, barulah kita timbul Tuhan. Macam kita kata subhanallah, maha suci Tuhan. Maha suci macam mana? Diri dia suci, af'al dia suci, zat dia suci, asma dia suci. Kita pun suci juga pada Tuhan. Tidak ada perasaan kita ni berjudi dengan Tuhan yang negatif. Kita tidak mengaku kita ada kuasa. Tidak ada kita merasa buruk sangka dengan Allah Ta'ala tu. Itu pada subhanallah. Ada orang mengadu bila sakit juga, mengapa aku disakitkan? Orang lain tidak disakitkan. Itu maknanya orang rosak iman. Cuma selamat dia kerana dia belum mengucap la ilaha illallah. Itu selamat dia. Dia selamat dia daripada syirik, dia kufur. Kufur jali. Yang ketiga, pada malam tu juga kita kena puji Tuhan 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ambil buah sebeh tu, kecil tu kan, subhanallah, puji pada Tuhan. Puji itu jatuh ke mana? Jatuh ke Tuhan. Puji hamba kepada Allah, jangan puji ke lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bila alhamdulillah ingat Allah, Allah tu hati kita melestup. Yakinkanlah bahawa bila sebut puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, kejam mata, kejam mata, kejam mata, yakin kita, tenang juga kita. Itu dia. Sebab ayat ni Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah ni memang Nabi ajar pada menantu dia. Nabi ajar pada Siti Fatimah bila malam 33 Allah Akbar, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah. Tapi usah dia orang agak dia reti makna juga. Kita tak apa, kita boleh puji bagi Allah. Mengapa kita puji pada Allah? Mengapa? Pasal banyak kita dapat nikmat Tuhan. Semua hidup kita mana banyak nikmat atau bala, banyak nikmat. Satu. Yang kedua sekali, nikmat kita orang yang tidak ada nilai mana. Bukan tak ada nilai, tak ada guna, tak ada nilai mana, tak boleh nilai dengan duit, tak boleh nilai dengan benda, tak boleh nilai dengan harta. Apa tu? Ialah kita beriman pada Allah, tak ada nilai dengan lain tu. Kerana yang ada yang mutlak itu bukan harta. Harta berada, bukan pangkat, bukan rumah tangga. Yang tak ada nilai, yang tak boleh dibeli, makna iman kepada Allah. Nak beli dengan apa? Itu benda lebih. Orang kita ni pasal dia beriman dengan Tuhan tu,
Beriman tu bukan dengan kata-kata, tuan-tuan. Beriman tu dengan emosi, perasaan. Zul hati kita dia. Kita sebut la ilaha illallah. Yakin kan? Tetap di sini hati kita curah dengan Allah. Memang sini datang. Kalau tak datang tu ada dinding di sini, berat sangat tebal dia ni. Berpuluh-puluh dinding ni. Dinding nafsu ni. La ilaha illallah. Itu hati kita telus dengan Allah. Transparan mana telus dengan Allah sini. Ada rasa penyerapan. Ada berasa sentuhan Allah macam begitu. Itu kita hendak. Belajarlah ilmu ini, ilmu sentuhan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa kita sebut alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada sentuhan di sini. Sentuh di hati jiwa kita ni, bukan di mulut saja. Itu kita hendak. Ada sentuhan. Kalau orang kata payah, sentuh hati dengan tata bahasa sejuk, bahasa jinak dengan Allah, tinggal yang lain, kekal Allah sini. Kalau kata payah, bukan payah, kerana orang ini sudah menjadi hatinya terbelenggu dengan alam-alam kasar yang ada ini. Itu punca besar. Tak dilatih mereka ni supaya alam ruhani dalam hati dia tu terbuka, cerah dengan Allah SWT. Itu punca dia. Dia tak perlu pada alam kasar ni menjabat hati kita ni jadi dendeng untuk saya kata ini ingat dia, ingat yang banyak. Kita ingat yang satu, yang banyak ni bila ada baru ada. Ahli geologi kata bilakah alam yang banyak-banyak ini, alam benda ni alam langit, bumi, bulan, bila mula ada 3 triliun tahun dulu. Mana kita buh nombor 3 ubuh 0,000,000,000 boleh berhenti kosong belakang. Itu triliun tahun. 3 triliun tahun dulu alam kosong. Itu kajian sains tu kosong pada masa itu. Gelap gelemak. Sebab langit belum ada, bumi belum ada, matahari belum ada, bulan belum ada, bintang-bintang kau sangat belum ada. Start kosong tu jadi 1 hari, 2 hari, sampai sekarang beramal dunia kita ni triliun tahun. 3 nombor 3 je 3 tahun dah 3,000,000 3 tahun. Sekarang baru ada. Kita baru tahu 70, 80, 40 kita tak. Lepas tu kita mati pula. Ni masa dah ni kita nak isi kita dengan ibadat kepada Allah. Dah masa 40 tahun kita ni. Baru tak ada kita. Ada dia hak kelak lah. Itu kita nak jaga baik-baik. Benarkan ibadat kita dengan zikrullah. Kita kena dua, tafakur, tazakur. Fikir dengan otak kita ni, rasa dengan hati ingat Tuhan, baru selamat kita. Itu dia kaedah kita berzikir, la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kalau zikir la ilaha bulan puasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jatuh atas kalimat Allah tu, situ hati kita paksinya, paksi hati kita bergerak. Allah, 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 di sini hati kita. Alhamdulillah, Allah, subhanallah, Allah jatuh. Subhanallah tu, subhanallah tak apalah, subhanallah, 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 pasti jatuh di atas Allah, 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 Allah. Itu yang kita hendak. Sayyidina Abu Bakar, Nabi puji pada Sayyidina Abu Bakar. Kalau nak tengok orang yang macam Sayyidina Abu Bakar, kita boleh tengok hati dia.
Nabi kata macam mana? Tidak lebihnya saya nak bakar dengan mu, Nabi kata. Ma faddalakum ala Abi Bakr. Tidak ada kelebihan kamu dengan saya nak bakar. Sama ada puasa kamu dengan saya nak bakar, tak lebih saya nak bakar macam mu lah juga. Wala kasati solati, banyaknya saya nak bakar semayang tu tak lebih daripada mu buat juga. Tapi kelebihan saya nak bakar itu dengan mu ialah hati dia warak dengan semayang. Tahu warak? Tunduk. Hati dia sirruhu wa qara fi sirri, jiwa dia tu mantap, tak bergerak dengan Tuhan. Wa salamati sadri, hati dia selamat, tenang hati dia dengan Allah semayang. Itulah dia usia semayang di segi hakikatnya. Saya nak bakar. Nabi kata begitu depan sahabat dia. Kalau kita semayang tarawih, semayang putus yang sunat, macam saya nak bakar buat, saya nak bakar nak kata tadi lah mana. Dia semayang terbiti awal kan, tak apalah mana. Nabi kata boleh tak apa. Tapi kalau kita semayang fardu, semayang sunat, tak tu, semayanglah kita sepuluh sunat, tapi kita tidak endahkan hati kita ni dengan rasa warak, rendah diri ya. Waqara bisirih, berasa tenang jiwa hati kita, dan hati kita berasa selamat aja, aman aja. Tahu aman? Assalam, selamat, aman aja. Itu tanda ibadat kita dapat disamakan dengan ibadat sana bakar. Itulah dia kerana kita semayang. Isunya ialah bagaimana kita dapat keindahan murninya, harmoninya semayang. Mengapa kita tak dapat? Siapa sebut Allah pun masih kita ingat lagi berdiri kita ni, tak ingat pada hujung Allah, tak ingat tu. Isunya di mana? Begitu juga Syekh Qadir Al-Jilani, ada dalam nota saya ada buat tu. Isunya dia kata ma wasaltu ila Allah, saya ni tak sampai ke Tuhan dengan sebab semayang saya waktu malam, puasa saya waktu siang. Ma wasaltu ila Allah bi salati al-laili wala bi siyamin nahari. Saya tak sampai ke Tuhan tu, maknanya tak dapat merasai akan tajalli Allah, nyatanya Allah dalam hati dia itu dengan sebab dia semayang malam dan dengan sebab dia posisi hari. Tak dapat. Tetapi aku dapat sampai pada Tuhan tu dengan sebab apa? Antaranya kata dia bil karami, hati dia murah hati, wasalamatu sadri, dada dia lapang selamat dalam semayang. Allah dada baru dapat merasai indahnya, seninya, murninya semayang tu kerana Allahu Akbar tu. Itu komen siapa tu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bapa ketua bagi ulama tasawuf Islam yang terkenal zaman dulu. Tu ketendok. Jadi cubalah kita buat satu changes, satu perubahan dalam semayang kita tu, biar sampai seperti yang anda nak, yang kita nak, iaitu merasai kesenian halusnya hati kita ni, lembutnya hati kita, lembut hati dengan Tuhan tu, lembut hati dengan Tuhan Allah. Saya lembut hati. Kau boleh waktu orang lain lagi,
membuatkan kita jadi baik daripada semayang, baik daripada zikir. Sempena dengan bulan Ramadan lah kita ni. Itu dia. Tengok contoh. Ada seorang imam di Mesir, di Masjid Umar bin As, Imam Muhammad Jibril. Bukan dia Jibril, bukan nama imam besar. Pada bulan Ramadan tu, beribu orang mari di masjid dia tu. Lepas sembahyang tarawih, sembahyang tarawih pula. Lepas sembahyang apa ni, maghrib tu, mari beramai. Kemudian bila dia buat apa ni, kuliah zikir malam tu, dia menajak Tuhan ramai-ramai. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kepada Allah. Jadi bila sebut Allah tu tak ada dah lain dah. Tanggal habis nanti dia. Ada sini ya Allah, tak tanggal. Duduk sini. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Ya Allah, aku memohon padamu ya Allah. Kalau lain tanggal habis nanti. Tahu tanggal? Terpinggir lain, tak ada lain. Ya Allah sini. Ya Rahman ya Allah. Wahai Tuhan pengasih ya Allah. Tengok. Pengasih itu dirasa dah. Kasih dia kepada Allah. Allah kasih kepada dia. Imam Jibril tu. Ya Rahim ya Allah. Tuhan mengasihani. Ya Salam ya Allah. Ya Salam ya Allah. Ya Salam. Ya Allah, engkau bersifat selamatkan kami. Selamatkan kami. Selamatkan kami. Ya Tawwab ya Allah. Tuhan Maha Bertaubat. Jadi dia boleh handle 99 nama Tuhan itu, hanya kembali kepada perkataan akhir, Ya Rahman ya Allah, Ya Rahim ya Allah, Ya Jabbar ya Allah, Ya Salam ya Allah, Ya Sabur ya Allah, Ya Muhammad ya Allah. Akhir Ya Allah, Allah, Allah tu dindak ya. Balik sesi Allah lagi. Jadi dengan ini kalau kita buat ujian, bila kita sebut La ilaha illallah, La ilah tu buanglah. Bila kita naik perahu, nak pergi seberang sana, naik perahu siapa seberang sana, buanglah perahu tu, pergi seberang sana, ingat perahu apa lagi. Tak tahu? Boleh ya? Itu dia. Kita sebut La ilah, kena sebutlah sebab itu sunnah Nabi. La ilah illallah tu sini. La ilah illallah. La ilah mulut je, illallah sini. La ilah illallah. Subhanallah. Subhana duduk sini, Allah sini. Jadi stesen kita zikir tu jatuh ke mana? Jatuh ke langit, jatuh ke mulut, jatuh ke suara, jatuh ke telinga, jatuh ke otak, jatuh pada bunyi, jatuh pada harfiah huruf tu, literal tu, Allah Allah tu. Tidak jatuh ke sini, Allah sini jatuh. Ni sini ni. Ini dia hakikat manusia ni. Hati kita hakikat di sini. Tubuh kita ni dia banyak lapis. Lapis luar, kepala, tangan, kaki. Lapis nafsu. Lapis qalbu. Lapis ruhu. Lapis nuru. Lapis siru. Jadi yang ada lapis Allah sini, lapis nur nama dia. Allahu nurus samawat. Allah tu cahaya langit, cahaya bumi. Allah cahaya hati kita sini. Allah, ya Allah, jatuh pada Allah. Stesen situ duduk. Maka zikir kita biar jatuh kepada Allah. Jangan tinggi Allah di sini. Latih. Ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Ya Rahman ya Allah akhi. Ya Rahim ya Allah. Ya Tawwab ya Allah. Ya Sabur ya Allah. Ya Muhammad ya Allah. Ya Jabbar ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Menangis anak murid ibu orang tu bila sebut Allah tu.
tajalli nama Tuhan tu. Allah tu siapa dia? Allah tu ialah nama tajalli Tuhan. Tajalli Tuhan bila sebut Allah, tajalli sini nyata kita dengan Allah. Belah kiri ni, jatuh kiri ni. Tajalli cakap ada Melayu panggil kenyataan. Bila sebut tajalli kenyataan, dan kita berasa hati kita ingat kepada dia, mendekati dia. Macam tajalli orang, kalau kita panggil kawan kita mak, katalah bila sebut mak, mulut sebut mak, MAT mak, tapi sini tengah bawa sifat mak tadi, kawan baik kita sini duduk, itu tajalli dia panggil. Ataupun kita ambil cermin yang ada dua muka, hak putih atas, hak merah bawah tu. Kita ambil cermin, kita nak tengok muka kita. Ubuh tengah panas, nak tengok matahari tak boleh, sakit mata ni. Macam mana kita nak tengok matahari tu, bola dia itu sebesar baku, bola dia. Kalau bola tu sebuah bola baku, tak boleh, sakit mata kita ni. Senang saja kita nak tengok matahari susah mana. Ambil cermin, bubuh tengah panas tengah hari tu, tengoklah cermin, bulat matahari, cerah menerang. Kalau matahari terreduk, dia redup sini. Itu tajalli. No, matahari turun ke cermin, cermin ni diturun mata kita. Tajalli dia panggil. Sama juga bila kita sebut Allah, Allah. Tajalli hati kita bila Allah tu, tenang hati kita, cerah dengan Allah, tenang dengan Allah, khusyuk dengan Allah, terhibur dengan Allah, seni dengan Allah, kudus dengan Allah, jernih dengan Allah. Itu tajalli dia panggil. Konsep tajalli mana? Pencerahan mati hati kita, pencerahan mata hati, bukan mata kepala ni, mata hati kita dengan Tuhan. Disebut Allah, Allah, Allah. Itu tajalli dia panggil. Itu cara dia, tuan-tuan. Kalau kita belajar akhlak hati, itulah bendanya. Jangan kita buat dalam bentuk zahir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah tu pahala dapat tu kan, pasal zikir. Itu pun kalau kita kerti makna zikir ni, kalau kita berzikir tak tahu makna, tak ada pahala. Ingat, zikir alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Kalau kita tak kerti makna, tak ada pahala. Ayat Quran lain, ayat Quran walaupun kita kerti makna, boleh pahala. Macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan boleh pahala. Alhamdulillahirabbil alamin, boleh pahala. Ar-Rahmanirrahim, boleh pahala. Pasal Quran itu mukjizat. Al-muta'abbadu bi tilawati, buat ibadat dengan Quran tadi. Tapi zikir mesti tahu makna. Sebab itu kita berzikir Allahu akbar, Allah Maha Besar. Kena tahu konsep dia, makna dia, pengertian dia, maksud dia, guna dia. Apa guna Allah akbar? Apa makna dia? Apa dia punya hikmahnya? Apa dia punya rahsianya? Apa kesan pada hati kita? Kena tahu makna dia. Barulah kita jadi manusia yang dapat mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kena belajarlah benda gini. Kena belajar. Tak boleh kita buat sebarangan, tak boleh. Kena belajar benda gitu. Ada nota dah? Cuba tengok nota. Minta saya nota. Minta nota saya. Ada lebih. Hak asal di mana hak asal? Ada jaga hak asal ada? Ada hak asal? Apa hitang lah? Ada lebih tak hak asal? Tengok sini. Ya, tengok sini. Mendirikan semayang dengan menarik diri dan hati, memudahkan rasa tenang dalam pegangan dalam semayang. Ya. Tak apa. Ini curah sikit. Itu kelabu kat tu. Perhati baik ya. Perhati baik. Ini dia suatu risalah. Dia ada sambungan ni, tak apalah, kita sambung bila-bila. Kita sambung lepas raya bila-bila.
apa 2 minggu lepas raya lah. Perhati betul ya, perhati betul ni, sebab kita nak buat latihan bulan puasa ni ya, masing-masing buat latihan. Kena tukar sikit pattern kita berzikir tu, kena tukar pattern dia. Kaedah berzikir kita tu, kaedah kita berzikir malam tu bulan puasa, kena pattern tu kena ubah format sikit. Jangan kita buat macam biasa je, menyebabkan kesan tu, gunaan tu tak dapat kita kuasai. Biar kita buat tu ada guna. Orang putih panggil ada apply religion. Gunaan agama tu, gunaan zikir tu boleh kita guna. Itu dia. Tengok ya. Mendiri tak cukup Julen. Mendirikan semayang, saya gunakan mendirikan semayang. Mendirikan semayang maknanya kita menegakkan semayang. Ada dengan hatinya khusyuk, ada dengan sujudnya, ibarat kita ni hamba Tuhan, rela kita mengendahkan kepala tubuh kita ke bumi kerana kita menghormati Tuhan kita, kebesaran Tuhan kita tu mengatai segala-galanya. Sebab itu kita sujud. Gunakan itu. Dalam sembahyang kita gunakan 3 pergerakan seperti berikut. Bagian hati. Bagian hati takluk ke mana? Ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Allah. Ingat. Bagi anggota, bangun. Siapa? Allah. Satu dengan Allah. Misalnya dan sebagainya. Bahagian baca mulut. Allahu Akbar. Allah kat tangan ni mana kita buang orang lain. Buang habis. Tidak ada tinggal nanti kita, melainkan Allah saja sini. Boleh faham tu? Saya ulang balik. Dan sepanjang kita ada 3 bahagian. Bahagian hati, ingat hati kita dengan Allah. Bila semayang tu kita ada konsep arihna bisolah, ya Allah tenangkan hatiku dalam semayang. Hati Allah, ingat Allah. Tangan ni kita buang hak lain. Mana kita buang hak lain, nanti kita buang. Mana kita buang ingat lain. Biar tinggal Tuhan aja nanti kita, Allah saja nanti kita. Gitu dia. Pegang anggota ni isyarat Allah tu mana isyarat kita buang dunia ni, buang akhirat, bosan ni Allah Akbar. Kemudian bagian baca apa? Kita ada buat Allahu Akbar tu. Allah tu ingat Tuhan tu, Akbar tu sifat dia mengatasi segala-galanya. Kita hamba dia. Kita tak sombong dengan dia. Sebab tu kita semayang. Tu orang tak semayang tu orang sombong dengan Tuhan. Tak sedar diri. Itu dia. Penghayatan sembahyang melalui tilik diri dan tilik hati. Belum sembahyang kita tilik diri kita. Jangan ingat Tuhan lagi tilik diri. Siapa aku ni? Apa Nabi buat? Tilik diri. Nabi kata, arihna bisalah. Alangkah rehatnya, tenangnya hatiku dengan sembahyang. Tilik diri. Ingat. Tilik hati pula, bila nak bertakbir, Allah. Ada tidak kita ingat pada Allah dengan rasa sejuk hati? Ada tak kita buat gitu? Ada pengalaman kita macam itu? Ini yang Nabi buat ni. Ini amalan orang sufi, orang tasawuf. Bukan sebarangan. Buat begitu hak pekoh pun dia juga ni. Orang tauhid dia juga ni, orang tasawuf dia juga. 3 serampat ilmu triangle tu. Tarekat, syariat, tarekat, hakikat. 3 dia. Sempurna lah kita. Itu dia. Penghayatan solat sembahyang
melalui tilik diri dan tilik hati. Orang tua-tua kan kalau cuba kita pergi cakap orang tua-tua zaman dulu kan, kalau masih ada lagi ya, kita pergi kat dia orang tua-tua, anak ingat menang orang tua-tua zaman dulu dia ngaji kitab dengan Tokoh Paluh, dia ngaji Mak Syafi'i, dengan orang alim di Duyung Besar, Tok Sri Duyung dan sebagainya, dengan orang Tatu tu, orang lama besar zaman dulu tu. Itu dia. Bertanya dia, gua ni apa tok dia kita nak semayang. Apa dia jawab? Kena tilik diri. Tilik diri siapa kita ni? Tilik diri, tilik Allah, ingat di sini. Tilik diri, kita hamba dia. Tilik fikir pada Allah, tafawud, ingat pada Allah. Ada tidak? Sebelum semayang kita rasa diri kita ni nak semayang kan ya Allah. Bila Allah tu, adakah hati kita terserap? Ada proses perserapan hati kita sejuk dengan Allah. Allahu Akbar dia. Itu orang tu zaman dulu. Dia ngaji ilmu tasawuf. Di pekoh tak pandai dia. Sikit-sikit dia tasawuf dia tinggi. Dia panggil belajar ilmu hakikat, panggil tak? Hakikat benda diri. Itu dia. Dia. Kita ada belaka tauhid ada, fiqh ada, tasawuf ada. Tengok sini. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 21, Allah menyuruh kita. Tuhan tanya kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya dan pada diri kamu tu, dalam diri kamu tu, mengapakah kamu tidak tilik-tilik, tidak fikir? Tuhan kata dalam diri kamu tu ada sesuatu, mengapa kamu tak tilik, mengapa kamu tak fikir? Ada sesuatu dalam hati kamu, dalam diri kamu ada satu perkara, ada satu objek, ada satu benda dalam hati kamu tu, mengapa kamu tak ambil kira? Duk main molok sama Allah Akbar, Allah Akbar, ni tak kira ni. Hati jawabnya, kamu tak fikir. Tuhan kata tu, firman gitu, bukan nak kata. Wa fi anfusikum, ada dalam diri kamu ni, ada apa dalam kamu? Ada hati, ada dada, ada hati. Dalam hati ada apa? Afala tubsirun, mengapa kamu tidak berfikir, tak berhati-hati? Tilik sini adanya Allah, nama dia Allah. Bila ada Allah tu, ada tarikan kita jazbah pada Allahu Akbar. Tu tilik hati, tilik diri. Kita ada buat hidangan, katakanlah nasi ada, lauk ada, ikan ada, daging ada, banyak lagi lah. Kita tengok, banyaknya lauk. Banyak lauk tu apa? Banyaknya nasi, sedapnya makan, tak ada apa-apa. Tapi tengok hakikat dia. Tengok hakikat dia, nasi, lauk, makan. Oh kenyang, ada air, oh hilang dahaga. Itu hakikat dia. Sebut saja ni apa? Air tak minum, nasi tak makan, bodoh yang sedap baru tapi tak makan. Pandai cakap saja. Tapi belum cakap Allah, Allah. Itu cakap, itu huruf, itu alfabet dia panggil, ABC. Sebab Allah ada sini. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bila kamu sebut Allah, tenang di hati kamu, Tuhan kata. Tuhan soal kita. Ala adakah tidak? Bi dzikrillah, bila kamu sebut Allah, ingat Tuhan, tatma'innul qulub, tenang hati kamu. Sebab itu kita Allah, tenang hati kita dengan Allah. Allah Ta'ala. Pada pekat awal lagi tak. Letak kerja semayang tu dengan tenang dengan Allah. Letak kerja semayang tu sebut Allahu Akbar. Saya ulang balik. Mula start kerja semayang kita buat itu, kita sebut Allahu Akbar. Itulah kita nak trapkan hati kita. Rasa murni dengan Allah. Tenang dengan Allah. Zuk dengan Allah. Itu kita nak. Ubahkan hati kita, sikap hati kita, biar kepada hati kita berasa seni dengan Allah. Bukan semayang seni semayang, bukan semayang seni kita, bukan semayang seni alam. Semayang itu seni Allah, latifnya Allah, lembutnya Allah. Hati kita tampil pada kita. Itu dia kita tindak. Kena rasa benda gini.
Artinya dalam pada diri kamu, mengapa kamu tidak tilik, tidak fikir, tidak kasyaf, buka hati, tidak kasyaf, tidak cerah, dan tidak menyaksi dengan mata hati. Ada di sini Allah. Itu dia. Yang dalam hati kamu itu menjadi kawasan hadarah. Ingat, rasa jazbah, syawahid zahirah ala haqiyatil haqi Allah Ta'ala. Ini nak tafsir Al-Jilani, tafsir Sekadar Jilani. Dia kata dalam hati kamu itu ada satu kawasan hadarah Allah di sini. Bila sebut Allah, halai tangga halai, ya dekat sini Allah saja. Itu Sekadar Jilani dikata kita ada tafsir Al-Jilani. Sembayang atau solat, keindahannya dan ruhaniyahnya seperti yang dinaskan di dalam wahyu Allah Al-Karim. Keindahan dan seni keruhanian yang melegakan rasa hati ialah, pertama, sembayang itu pada hakikatnya dapat menarik jiwa peramalnya ke arah pembangunan jiwa yang tenang, tidak keluh kesah, hilang rasa kecewa. Quran kata, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu beribadatlah kamu pada aku dan dirikan sembahyang itu untuk mengingat pada aku. Ingat pada Allah tu menyebabkan hati kita tenang dengan Allah. Itu guna sembahyang. Kalau tak boleh banyak, boleh sikit dah cukup. Fa'tu bihi mastata'tum, Nabi kata. Allah Ta'ala mengetahukan kamu buat yang baik itu buatlah. Kalau tidak boleh buat semula, fa'tu bihi mastata'tum, buat sekadar buat. Boleh 1/10%, tak apa kata Ibn Ghazali. Bukan kita nak daripada awal sampai akhir tu boleh. Tak boleh kita. Sekurang-kurangnya kita boleh 1/10 ataupun 10%. Mujur dah. Tapi kalau kita dah asyik main hak luar ni, ya, hak main di mulut ni, betul huruf ni, huruf betul dah, betul lagi siapa gayak mulut-mulut tu, hati kita gayak, tak jadi. Pasal hati kita tidak berpaling kepada Allah. Mulutnya berpaling kepada ilmu tajwid, tapi hati tidak berpaling kepada ilmu makrifat. Ilmu tajwid satu ilmu, wajib kita belajar. Ilmu makrifat mengenai Tuhan sembahyang tu wajib kita belajar. Itu dah. Ilmu makrifat, ilmu mengenai Tuhan. Mengapa kita sembahyang? Perintah daripada dia. Buat kan dia, pasal dia perintah kita buat gitu, buatlah. Itu dia. Ayat ini jelas menyatakan bahawa tujuan kita mendirikan sembahyang itu mengingati Allah. Dan hikmat dari kita mengingati Allah ialah untuk mencari ketenangan hati. Itu Nabi kata, arif Nabi sallallahu as-salatu, ingat ya, kata ulama, as-salatu sembahyang itu murihatun lil qalbi. Sembahyang itu dapat merehatkan hati kita. Dalam sembahyang tu dapat merehatkan hati kita. Lepas sembahyang tu lah kena kerja apa pun, nak bergerak, nak mengajar, lah. Tapi dalam sembahyang tu suatu hadarah, satu area, suatu alam baru untuk kita merehatkan hati kita dengan Allah. As-salatu murihatun lil qalbi. Sembahyang tu memberikan hati kita rasa rehat dengan Allah tu. Hati kita segar dengan Allah. Itu dia hikmat sembahyang. Orang jadi imam kena belajar benda gitu juga mana. Pasal nak bawa orang ni. Nak bawa orang. Kalau untuk imam tu kelang kabut juga kebatinan dia kan. Jadi kenalah belajar ilmu-ilmu kerohanian lah. Itu dia ada 3 ilmu. Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu makrifat atau hakikat. Ni panggil 3 kena belajar lah. Seperti yang Al-Quran tegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28,
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Makna ni saya dah tulis sini makna. Dah tulis. Makna dia alladzina amanu, orang-orang beriman. Orang percaya kepada Tuhan. Orang ada akidah dengan Allah. Allah tu ada. Bila semayang tu kerana Allah tu ada. Tuhan bersuruh dia semayang. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Bila dia semayang, hati dia tuang-tuang, dia bangun tu berasa dah. Allah. Berasa dah sini. Bangun start tu, Allah, tenang dah sini. Itu tanda orang beriman. Tapi bukan dia orang kafir dah, dia orang Islam tapi dia beriman. Bangun tu rasa dah sini, tenang hati. Itu semayang beriman. Itu dia. Tahu dalam Al-Quran Tuhan kata, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang gaduh ni, yang kejut. Inna salata dalam Quran dengan surah Al-Baqarah, tak ingat saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya semayang itu di atas orang mukmin dengan waktu ni, yang 5 waktu tadi. Orang beriman dia semayang betul-betul ni. Orang beriman ni betul, memang dia semayang ikut waktu. Waktu semayang tu hati dia macam mana kata, ada perubahan pada spiritual dia, semangat dia tu, hati dia murni dengan Allah, cerah dengan Allah, lembut dengan Allah, tunduk hati dengan Allah, wara' dengan Allah, khusyuk tawaduk dengan Allah. Itu orang mukmin. Orang Islam ni sebenarnya juga, tapi tak begitu mencerah jiwa dia tu. Tapi tak apa, dah alhamdulillah, dah tu Islam tu macam tu, syurga macam boleh dah. Tapi ini kita dapat stesen hati kita, maka hati kita biar naik peringkat pada Muslim, mukmin dan muslimin. Itu dia kata, jadilah semayang itu, as-solat itu murihatun lil qalbi, penenang jiwa, penenang hati kita. Itu dia. Ada 2 faktor atau punca penting. Ada 2 punca penting sebagai pengamal solat, macam kita semayang kan, untuk menghayati, menghidupkan pergerakan semayang. Kita nak suruh semayang kita bergerak maknanya tidak statik. Semayang kita tidak statik, tak beku tu, ada gelombang jiwa kita. Ada gelombang jiwa. Baca ayat ni begini emosi kita, alhamdulillah. Begini emosi kita, alhamdulillah. Begini emosi kita, ada gelombang. Bila sebut Allah Akbar, gelombang jiwa macam mana? Bila terrokok, gelombang jiwa macam mana? Bila tersujud, gelombang jiwa macam mana? Itu dia. Payah ni kena belajar ni. Kena belajar buat semayang. Tak boleh kita sambung lah. Bab-bab gini ni. InsyaAllah. Menghidupkan harakah jismaniyah. Tubuh kita bergerak. Bangun begitu. Rokok begitu. Tidak begitu. Apa isyaratnya? Sujud begitu, apa isyaratnya? Kena belajar. Dan harakah jismani ruhaniyah, dari segi jiwa kita bangun tu, apakah pergerakan jiwa kita? Bila kita rokok tu, apakah emosi kita? Bila sujud tu, apakah hati kita? Tak apalah, pepek asas tak apalah, kita bincang semula insya-Allah. Iyalah adanya tafakur tilik diri kita. Semayang kita tilik diri. Kita ada hati, ingat pada Allah. Kita ada nafsu, buat alam, tinggal alam, buang. Dan selepas itu ada tazakur, ingat Tuhan. Tilik diri kita. Tilik diri kita, siapa ni? Lepas tu ingat Tuhan, Allah. Itu punca dia. Molek lah tu. Molek sangat tu.
Clear lah tu. Clear lah tu, terang lah tu. Terang. Tilik diri. Pejam mata tilik. Ingat, tahu diri ni, tahu diri ni. Kepala siapa apa? Siapa ni? Saya nak sembahyang ke siapa ni? Kerana Allah. Tilik diri. Lepas tu rasa aku pada Tuhan. Ingat tu Allah, ingat ke dia? Allah. Siapa selalu lah. Mula start kerja sembahyang, mula start kerja nak kedui anak kita, kita sedia makan makanan. Ini kita sediakan makanan hati kita dengan Tuhan. Imam namanya. Allah. Bangun ingat. Mula kerja kita berdiri. Makanan hati kita ingat pada Allah. Allah. Tenang hati. Itu mula kerja sembahyang kita. Itulah. Bukan payah nak tu je. Ingat, jangan kita buat payah-payah. Boleh sikit pun dah apa dah, cikgu Mahok. Boleh sikit dah apa dah. Faktu masa tak buat apa kita boleh buat dah. Kita bukan untuk wali dah. Bukan Nabi Rasul kan. Buat sekolah kita boleh. Kita nak pulihkan psikologi kita ni, biar jadi orang tenang dengan Tuhan. Apakah keindahan dan kejernihan jiwa kita semasa kita bertegak mula semayang? Masa kita bertegak semayang, mula letak kerja semayang kita. Satu, isyarat bangun 90 darjah tu, bangun betul. Jangan sondong, jangan cedok. 90 darjah. WhatsApp lain. Sebagai permulaan semayang, berdiri betul. Tafakur diri kita, tazakur, ingat Tuhan. Yang disertai dengan takbir Allah Akbar, merojak kepada isu ini. Baginda Nabi Muhammad SAW buat satu masa bila habis semayang, Nabi kata kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, aqimis solata arihna bis solah. Artinya, wahai Bilal, berikanlah kita ini merasa jiwa rehat dalam semayang, tenang dalam semayang. Dia kata Sayyidina Bilal. Bermaksud takbir Allah Akbar itu yang kerap kali diucapkan dalam sembahyang itu menjadi faktor penggerak diri kita beramal solat, berada dalam ketenangan. Pekat kita kerja, tenang dah kita dengan Allah, tenang dah hati kita dengan Allah Akbar tu. Pencerahan hati dan kejernihan jiwa. Dengan syarat ianya dipelajari, kena belajar benda gini ni, dan caranya atau kafiatan yang betul mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Rujuk pada Al-Quran di hari Nabi ada begitu dia ajar. Itu dia. Begitu juga hak tadi ada orang nota ni. Begitu juga dengan baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang dinyatakan oleh baginda SAW, ma faddalakum Abu Bakrin bi khususiyami wala bi khususallati walakin bisiri qarra fi sadri. Artinya Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi, tidak melebihi kamu dengan sebab banyak puasa, tidak sebabkan banyak semayang, tapi beliau melebihi daripada kamu ialah dengan sebab seni hatinya, seni bertapak kemah dalam jiwa dia, tetap dalam hati dia tu dengan Allah Ta'ala. Itulah punca Sayyidina Abu Bakar melebihi kita, melebihi dia daripada kita. Dia semayang tu hati dia tetap dengan Allah, ada seni jiwa dia, seni hati dia ada dengan Allah Ta'ala. Dan hal ini dalam hal yang sama, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, ma wasaltu Allah biqiyamil laili wa siyamin nahari. Artinya aku tidak sampai, tinggi ayat ni tinggal sini, ada tinggal tarik subuh, tak ada tinggal ni, tak apalah.
walakin ada anak kata bisyamili wa salamati sadri, bil karami wa salamati sadri tadi. Aku tidak sampai pada Tuhan tu dengan sebab berjaga malam, ibadat malam dan puasa hari, tetapi aku sampai kepadanya dengan hati yang bersifat pemurah, hati tawaduk menyebabkan dia semayang sampai ke Tuhan. Hati dia tu sejahtera menyebabkan sampai ke Tuhan. Hati dia karam maknanya murah hati, baik dengan orang, sifat tawaduk, rendah diri, dan hati sejahtera. Salamatus sadri maknanya hati dia sejahtera, selamat. Selamat mana? Beri bala selamat, beri nikmat, Tuhan anugerahkan nikmat, selamat, Tuhan anugerahkan balik, selamat. Apa orang macam itu tu? Itu tanda beriman. Itu bermakna orang semayang, orang mendirikan semayang. Itu cara dia. Itu dia. Jadi dalam isu ini, isu semayang tadi, yang permulaan semayang itu, perlulah adanya penyatuan, integrasi, ijtima' antara pergerakan anggota zahir dengan harakah ruhaniah, dengan pergerakan anggota batin atau hati. Pada peringkat awal tak mula semayang, kena ada dah benda gitu. Mula start awal tak mula semayang, kita berdiri tegak bersama dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar tu. Jadi masa kita berdiri mula semayang tu, ada 3 benda yang kita buat. Satu, perbuatan kita bangun. Yang kedua, kat tangan. Yang ketiga, lisan Allah Akbar tu kau kita buat. Kat mana yang kita tinggal? Ayat keempat, Allah sini. Tak tinggal sini sebut Allah. Kita ingat sebut Allah tu nak betulkan konsep tahu tak air dah. Ada tu. Padahal kita tahu dah, kalau kita ni sudah tahu matang berkenaan sembahyang kita bangun tu sembahyang nak apa? Nak sembahyang putih zuhur. Kita angkat tu sudah. Tapi ingat hati kita, angkat tangan, bangun angkat tangan tu Allah tu, hati kita ada dah tu. Tapi bila sebut Allah, ingat Tuhan tu. Semayang kita, semayang apa, akhirnya jatuh pada Allah juga. Yang jatuh aku semayang putih zuhur tu. Tak tu. Ingat juga kita semayang tu. Jadi gini nak khabar, jangan buat payah. Pukul apa jangan jago? Soalnya mau dah. Jangan buat payah. Ya, ingat. Niat semayang, hak yang paling baik sekali. Niat semayang hak paling baik sekali. Kita panggil hak standard. Hak paling piawai sekali. Itu dia panggil muqaranah hakikiyah. Ya. Tengok. Kita bangun. Kita ingat kita semayang. Ingat dengan otak kita semayang. Habis tubuh kita semayang. Habis tu kita memandang ke kita. Memandang ke diri. Tilik diri. Kita semayang ni hati saja. Habis body kita semayang belaka ni. Tilik diri kita. Aku ni. Allah. Aku semayang ni. Allah. Ingat pada Allah. Semula-semula. Tilik diri kita semayang. Tilik diri, tengok diri kita. Dia bangun tu, tilik diri kita. Terus takbir lagi, tilik diri kita. Ingat ke diri kita. Kita nak semayang ni. Daripada kepala sampai kaki tu, body kita ni semua sekali,
Kita bekerja, nak letak kerja nak semayang, nak letak kerja nak semayang ni. Ingat, aku nak semayang apa Zahur? Allah saja kita ingat. Akbar sini. Itu mukarrah hakiki. Dalam mazhab lain dia niat lebih awal. Dalam mazhab kita dalam takbir, bila kita tilik diri kita ni semayang tu kita sebut Allah, ingat habis tu baru kita semayang kerana Allah tu semua putih Zuhur tu. Hu akbar. Payah kan? Payah nak capai tu. Kalau nak mudah senang. Bila semayang tu tilik diri dulu. Satu kaul mazhab kita. Bila semayang tu tilik diri tu kita kasak kita nak semayang. Lepas tu Allahu Akbar tu terus ingat Tuhan. Satu kaul. Ada pun kaul yang kita buat pada hari ni, Allah saja aku sampai disumpahkan kepada Allah Ta'ala tu, Hu Akbar tu, itu dia panggil ecenia. Tu ecenia. Sah juga je bang untuk orang awam. Orang payah nak dapat takat bila sebut, mula sebut Allah, hati dia aku semput Zuhur, Allah, ingat hati dia aku semput Zuhur, Hu Akbar. Boleh juga, tapi jatuh pada niat orang awam. Yang tidak sah tu sah juga semayang dia. Itu dia panggil niat muqaranah tauzi'iyah dia panggil. Jadi nak mudah kita boleh belaka nak buat. Boleh belaka nak buat. Kalau kita buat pada hari ni, hak kata latih kan, saja ke semayang pukul Zuhur 4 rakaat dah. Betul juga ada, bukan tak betul. Mazhab lain dia niat tu belum takbir sikit. Mazhab kita kena dalam takbir Allah, aku sampai Zuhur, Hu Akbar. Mazhab kita. Gambar buat kita kan. Boleh dia tak apa, bukan salah. Tapi muqaranah hakikiyah tidak. Ni tengok tubuh dia. Ingat ke Tuhan, Allahu Akbar. Itu molek sekali. Itu nak kabur pekoh ni, molek mana pekoh tu, dia tengok orang. Orang ini untuk orang ini, orang ini untuk ini, orang ini stesen tinggi, jatuh muqaranah hakikiyah. Orang ini biasa orang awam, muqaranah urfiyah dia panggil. Asalkan dia bangun cacat Allah Akbar tu, dia ingat semayang dia, sahlah niat tu, sahlah semayang dia. Itu pekoh kata. Betul belaka, endahnya tegi ilmu. Pekoh pun molek, tauhid pun molek, tasawuf pun sangat molek. Itu cara dia. Itu jelas ni. Itu dia. Jadi kata dia, begitulah apa ni ibadat kita ni, seboleh-bolehnya kita mesti rangkumi dengan perbuatan zahir biar betul, dan ingat hati tuan-tuan tu biar kena, supaya hati kita ni tergabung antara zahir dan batin tu jadi bersepadu. Sekian, wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Salam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. La yasfil wujudu bun siwa ka fina wa fil rahman wa ja'ana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.